Kampung Kilimu has long been known as exemplary village that provide a popular homestay in the Ranau district. This village is often the choice of tourists and visitors who visit the Ranau district and its surrounding, as well as a strategic stopover center. The ethnic harmony that has been highly respected by the villagers becomes the main basis for the success of this village. In addition, the systematic concept of village socio-economic administration, supported by the establishment of accommodation centers, enable this village to win various competitions related to sustainable villages. Kami bersyukur sebab pengurusi kami amat baik, bertimbang rasa. Dia membantu kami memajukan kampung ini. Dan setiap penduduk kampung di Kampung Kilimu ini mempunyai satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada pagi ini ialah Tuan Ignatius Peter dari Kampung Kilimu, Ranau. Terima kasih kepada Tuan Ignatius kerana sudi bersama kami dalam program ACAP UMS SDG Leadership Program University for Society. Sebagaimana telah dimaklumkan lebih awal, dalam program ini kita telah memilih dua komuniti untuk sama-sama menjayakan lagi program yang dianjurkan oleh ACAP bersama UMS ini. Dan kampung yang terpilih adalah kampung yang telah berjaya, iaitu Kampung Kilimu, dan juga sebuah lagi kampung iaitu Kampung Marakau, di mana kita melibatkan pengerusi komuniti Bombon Marakau, Tuan Hamdan Jaini. Untuk segmen ini saya akan mengemukakan beberapa soalan pada Tuan Ignatius untuk dikongsikan pengalaman daripada pihak Kampung Kilimu, supaya nanti kelak apa jua perkongsian yang kita perolehi dari Tuan Ignatius ini boleh sama-sama kita praktiskan di tempat kita masing-masing ya. So, soalan yang pertama kepada Tuan Ignatius ialah, bolehkah Tuan Ignatius ceritakan sedikit sebanyak ataupun serba ringkas bagaimana mulanya dahulu Kampung Kilimu menghadapi cabaran-cabaran sehinggalah berjaya mengatasi cabaran tersebut, dan Kampung Kilimu sehingga kini merupakan salah sebuah kampung contoh bukan sahaja di peringkat negeri Sabah, malah di peringkat nasional ya. Ini dibuktikan dengan kesungguhan dan yang membuahkan kejayaan kepada kampung ini sehingga diisytiharkan sebagai pemenang Desa Lestari di beberapa kali di peringkat daerah, negeri dan nasional. Jadi boleh Tuan Ignatius kongsikan kepada kami pengalaman menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Silakan. Salam sejahtera kepada yang berbahagia Dr. Jakaria Dasan. Terima kasih kerana memilih Kampung Kilimu untuk menyertai program ACAP UMS SDG Leadership University for Society. Memang tidak dapat dinafikan, kampung menghadapi cabaran terutama dari segi sumber keuangan, pola pikiran dan penglibatan individu yang mempunyai sikap bekerja sukarela. Kepimpinan kampung tidak menjadi penggerak ini sebagai penghalang untuk meneruskan penglibatan atau berusaha untuk melangkah ke peringkat yang lebih baik. Kepimpinan sentiasa memberi kata-kata semangat kepada barisan EJK dan penduduk kampung bahwa untuk mengubah kampung menjadi kampung yang mempunyai matlamat dan berwawasan, kita hendaklah bersedia fisikal dan mental, di samping mengeratkan perpaduan dan komitmen dalam komuniti dari masa ke masa. Biasanya cabaran yang sukar untuk dihadapi adalah cabaran bagaimana untuk memastikan
masyarakat kampung khasnya untuk sama-sama menjayakan sebuah perancangan. Mungkin ini Tuan Ignatius boleh kongsikan lebih lanjut. Kehidupan masyarakat kampung sejak dahulu memang sudah terbiasa dengan budaya dengan sama dijinjing, barat sama dipikul. Sepanjang penglibatan kampung menyertai pelbagai pertandingan ataupun program, penduduk kampung tidak pernah mengecewakan, bahkan sentiasa memberi sokongan padu dari segi tenaga, yaitu bergotong royong dan memberi pendapat. Cabaran lain yang sering menjadi halangan kepada kejayaan perancangan sesebuah kampung ialah untuk menghadapi cabaran dari luar, ya. Jadi di peringkat awal dahulu, bagaimanakah Kampung Kelimu ini di bawah teraju Tuan Ignatius berjaya meraih sokongan dari pihak luar agar Kampung Kelimu ini terus menjadi pusat penginapan populer, dan di samping itu bagaimana perkembangan perniagaan yang direncanakan oleh Tuan Ignatius dan ahli jawatan kuasa dapat membuka banyak premis niaga di Kampung Kelimu di kala ini. Pihak kepimpinan kampung sentiasa mendapat hikmat nasihat dan tunjuk ajar di samping sokongan dari pihak pejabat daerah, Kemas, KKLW ataupun KPLB dan beberapa agensi NGO. Menghadiri bengkel kursus yang dianjurkan oleh pihak tertentu di peringkat negeri dan persekutuan, melakukan penambahbaikan dari segi pentadbiran pengurusan dari masa ke semasa, memajukan surat-surat permohonan kepada pemimpin, wakil rakyat DUN ataupun parlimen, tujuan memohon peruntukan sumbangan naik taraf ataupun penambahbaikan premis sedia ada, ataupun mewujudkan premis baru yang telah dikaji yang mempunyai daya saing yang berkembang dan meningkatkan sosioekonomi kepada komuniti di peringkat kampung khasnya. Perniagaan penginapan, ya, merupakan trust kepada pembangunan keseluruhan sosioekonomi masyarakat Kampung Kelimu. Boleh Tuan Ignatius ceritakan sedikit bagaimana Tuan Ignatius dan rakan-rakan pimpinan dapat membawa bersama satu mindset kepada penduduk kampung agar sama-sama menjayakan aspirasi untuk membangunkan kampung Kelimu. Penubuhan NPKK yang sekarang dikenali sebagai JPKK adalah bantikan daripada pihak KPLB Negeri Sabak dengan disertai surat perlantikan, yaitu seramai 13 orang dari kalangan penduduk kampung yang telah dipilih secara persetujuan sebulat suara oleh komuniti kampung. Melaksanakan tugas berikut pembagian tugas yang telah disusun atur. EJK yang dilantik dipilih, inilah wakil daripada setiap blok yang ada di Kampung Kelimu. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan info-info yang diperolehi oleh pihak kepimpinan mendapat saluran, di samping dengan memudah dan tulus kepada penduduk kampung di blok masing-masing. Setiap perancangan sosioekonomi akan dibincang dalam mesyuarat untuk mencapai kata sepakat. Contoh, tanaman jangka pendek untuk meningkatkan sosioekonomi. Saya tertarik dengan penubuhan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung
dan juga beberapa jawatan kuasa lain ya di Kampung Kelimu ini. Mungkin Ignatius ingin ceritakan sedikit bagaimana majlis ini dan persekutuan yang ditubuhkan itu dapat mendapat sokongan masyarakat, dan apakah aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada kemakmuran sosioekonomi di Kampung Kelimu. Dengan adanya MPKK dan jawatan kuasa, mufakat dalam penduduk kampung dapat diperkukuhkan. Hal ini karena jalinan kerjasama dalam melakukan suatu tugasan dapat membawa kepada kesepahaman setiap individu dalam MPKK untuk melakukan sesuatu tindakan. Setiap EJK dapat berfungsi idea, pendapat, dan teguran daripada penduduk kampung untuk dibincangkan bersama. Oleh itu, mufakat dalam penduduk dapat dibentuk dengan adanya MPKK. Koperasi Kelimu Jaya Ranau Berhad ditubuhkan bagi mengurus pusat penginapan yang ada di Kampung Kelimu ya. Dan kita percaya bahawa koperasi ini adalah tunjang pada pembangunan sosioekonomi masyarakat di Kampung Kelimu. Bagaimanakah koperasi ini ya, Tuan Ignatius, boleh memberi impak kepada seluruh masyarakat di Kampung Kelimu? Mungkin pertama dari segi bagaimanakah kesambutan masyarakat untuk menjadi ahli kepada koperasi ini, dan keduanya mungkin apakah manfaat yang telah diberikan oleh koperasi ini kepada ahli-ahlinya. KKRGB, singkatan kepada Koperasi Kelimu Jaya Ranau Berhad. Ini telah didaftarkan pada 15 bulan Mei 2015. Semasa perancangan penubuhan koperasi ini, pihak kepimpinan telah mengadakan perjumpaan bersama komuniti yang turut dihadiri oleh wakil daripada SKN daerah untuk diberi taklimat ataupun pengenalan secara terperinci. Dengan beroperasinya perniagaan penginapan di bawah koperasi ini juga dalam membuka peluang pekerjaan kepada beberapa orang penduduk kampung. Di samping itu, penduduk kampung yang menjadi ahli koperasi juga melakukan share dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi. Salah satu keunikan yang saya dipahamkan ya, Tuan Ignatius, di mana di Kampung Kelimu ini dibahagikan kepada beberapa buah blok. Kalau tak silap ada 6 blok. Ya. Dan uniknya blok-blok ini mempunyai jawatan kuasa, dan pemimpin kepada setiap blok ini dikenali sebagai menteri. Ini merupakan satu pendekatan yang unik. Boleh Tuan Ignatius ceritakan mengenai blok-blok ini? Terima kasih. Dalam pentadbiran kampung, selain daripada jawatan kuasa induk kampung dan beberapa jawatan kuasa lain turut memainkan peranan adalah jawatan kuasa di peringkat blok yang juga memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya. Jawatan kuasa ini akan diketuai oleh seorang ketua, yaitu kami namakan ketua blok, ataupun di peringkat kampung kadang-kadang kami bagi title dia ataupun nama dia sebagai ketua menteri dalam blok, yang mana ketua menteri itu dalam blok itu diberi kuasa penuh untuk mentadbir blok dan membuat susun atur di dalam kawasan blok yang mana diarah oleh jawatan kuasa induk. Ketua blok memainkan peranan pentadbiran dari segi keselamatan, kebersihan, keceriaan. Juga boleh merancang sosioekonomi di kawasan blok masing-masing, seperti mana
yang dicadang oleh ahli-ahli blok sendiri, dan cadangan mereka akan dikemukakan kepada jawatan kuasa induk untuk diluluskan. Dan sekiranya blok itu memerlukan keuangan, maka jawatan kuasa induk yaitu NPKK akan meneliti sama ada program ataupun proyek yang diusahakan itu memberi manfaat kepada penduduk blok atau tidak.